Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa, di bawah tajuk kecilnya ICT dan MSc. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk cabaran masa kini ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, K masyarakat. Yang ketiga, K ekonomi. Yang keempat, MSc. Dan yang kelima, ICT. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan MSc dan ICT. Okey, untuk tajuk MSc ada 2 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud atau latar belakang MSc. Yang kedua, langkah-langkah kerajaan untuk mewujudkan MSc. Baiklah, yang pertama dahulu maksud atau latar belakang MSc. MSc ini merupakan kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA. Ianya dibina secara berperingkat hingga akhirnya meliputi seluruh negara. Jadi MSc ini benda apa? Kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA. Ianya dibina secara berperingkat hingga akhirnya meliputi seluruh negara. Tujuan MSc dibina adalah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat. MSc dilancarkan pada 27 Jun 1998 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey, terdapat 2 langkah kerajaan yang utama dalam mencapai MSc. Yang pertama, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 1 bilion untuk projek ICT luar bandar. ICT luar bandar berapa bilion? 1 bilion. Yang kedua, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 5.2 bilion bagi projek berasaskan ICT. Segala projek berasaskan ICT berapa bilion? 5.2 bilion. 1 bilion untuk projek ICT luar bandar, 5.2 bilion untuk projek berasaskan ICT. Okey, seterusnya kita lihat ICT. Ada 3 perkara yang akan dipelajari berkaitan ICT. Yang pertama, maksud ICT. Yang kedua, langkah-langkah kerajaan untuk menjayakan ICT. Dan yang ketiga, perubahan atau kesan perkembangan ICT. Baiklah, yang pertama dulu kita lihat maksud ICT. ICT adalah peralatan atau kaedah untuk berkomunikasi dengan pantas, mudah dan berkesan. Peralatan untuk berkomunikasi dengan apa? Dengan pantas, mudah dan berkesan. Okey, tengok formula pantas, mudah, berkesan. Formulanya adalah PAMUKA ataupun kalau disebut penuh, Papa Kamu Ke. PAMUKA. Tengok pernah dengan formula. Pa merujuk pada pantas, Mu merujuk pada mudah, Ke merujuk pada berkesan. Berkesan berasal dari perkataan kesan. Jadi formula untuk masuk ICT, PAMUKA ataupun Papa Kamu Ke. Pantas, mudah, berkesan. Peralatan untuk berkomunikasi dengan pantas, mudah dan berkesan. Komunikasi berlaku tanpa sempadan. Contoh peralatan teknologi telekomunikasi seperti komputer, internet dan telefon mudah alih. Okey, langkah-langkah kerajaan untuk mencapai status negara ICT. Yang ini bukan langkah-langkah kerajaan mewujudkan MSc nah. Yang ini langkah-langkah untuk menjayakan kewujudan ICT. Yang pertama, langkah kerajaan adalah menyediakan kemudahan ICT. Yang kedua, untuk mencapai status ICT mesti mewujudkan apa? Mewujudkan MSc. Ingat, MSc itu adalah sokongan kepada ICT. Bagi untuk menjayakan ICT di Malaysia, kerajaan mewujudkan apa? MSc. MSc itu benda apa? Kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA. Ianya dibina secara berperingkat hingga akhirnya meliputi seluruh negara. Ada 2 projek untuk membangunkan ICT. Yang pertama, 5.2 bilion untuk projek berasaskan ICT dan luar bandar adalah 1 bilion. Selain mewujudkan MSc dengan kemudahan ICT, kerajaan juga memulakan e-pendidikan. Yang kedua, memulakan pasaran tanpa sepadan. Seterusnya, memulakan e-dagang. Dan last sekali, mewujudkan siaran digital. Ada beberapa tambahan selain MSc dengan kemudahan ICT? Ada 4 tambahan. E-pendidikan, pasaran tanpa sepadan, e-dagang dengan siaran digital. Formula untuk 4 tambahan ni berapa? Didik pasakan dukung secara digital. Okey, tengok penerangan formula.
Didik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal dari perkataan didik. Pasarkan merujuk pada pasaran. Dugong merujuk pada dagang, persamaan pada huruf D dengan G tengah-tengah. Secara merujuk pada siaran, persamaan pada huruf S di depan. Digital merujuk pada digital juga. Jadi apa formula untuk langkah-langkah kerajaan mewujudkan ataupun mencapai ICT? Ada dua langkah yang utama. Menyediakan kemudahan ICT dengan mewujudkan MSc. Yang tambahan ada 4. Apa formulanya? Didik pasarkan dugong secara digital. Ingatlah langkah-langkah kerajaan untuk menjayakan ICT. Ada 6 semua langkah. Langkah utama ada apa? Ada 2 langkah utama. Menyediakan kemudahan ICT dengan mewujudkan MSc. Yang tu yang utama. Yang lagi 4 tu adalah tambahan. Apa formula tambahan? Didik pasarkan dugong secara digital. Didik tu apa? I pendidikan, pasarkan tu apa? Pasaran tanpa sepadan. Dugong tu apa? I dagang. Dan juga last sekali, secara digital adalah siaran digital. Okey, last sekali perubahan atau kesan akibat daripada perkembangan ICT. Yang pertama, maklumat diperolehi tanpa sepadan dengan pantas. Yang kedua, hubungan antara negara di peringkat antarabangsa meningkat. Yang ketiga, hubungan antara manusia di pelbagai negara meningkat. Ada apa hubungan meningkat? Ada 2 hubungan meningkat. Yang pertama, hubungan antara negara. Yang kedua, hubungan antara manusia. Dua-dua ni meningkat. Yang keempat, kunci perkembangan ekonomi pada masa depan. Dan yang kelima, dunia menjadi tanpa sempadan. Apa formula untuk kesan perkembangan ICT? Mahu kunci dunia. Mahu kunci apa? Mahu kunci dunia. Okey, tengok perangan formula. Ma tu merujuk pada maklumat, persamaan pada huruf MA di depan. Hu tu merujuk pada hubungan, persamaan pada huruf HU di depan. Ada berapa hubungan? 2 hubungan. Hubungan sesama negara dengan hubungan sesama manusia. Dua-dua ni meningkat. Kunci merujuk pada kunci perkembangan ekonomi pada masa depan. Dunia merujuk pada dunia menjadi tanpa sempadan. Dunia tak ada sempadan pun. Nak pergi ke negara lain, boleh pergi dengan sangat pantas, tanpa ada sempadan. Okey, baiklah kita lihat analisis untuk bab 9 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019 tahun lepas. Warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok, bab 9 ni adalah bab yang wajib keluar dalam soalan esei nombor 11 di dalam kertas 2. Jadi sekarang ni cikgu nak bagi tahu soalan bocor untuk kertas 2, soalan nombor 11 berada pada bab apa? Berada pada bab 9 tingkatan 5. Ingat lah, soalan 1 soalan esei yang bocor di kertas 2 ada pada soalan esei nombor apa? Nombor 11 di tingkatan 5, iaitu di bab 9. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 9 ni, sebab akan naik 1 soalan esei, iaitu soalan esei nombor 11 di dalam kertas 2. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat bab 9 ni. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Tajuk kita belajar tadi adalah ICT dengan MFC. Setakat ni dah sekali ditanya, iaitu tahun lepas 2019. Tapi kalau tengok tahun lepas dia lebih tanya kepada globalisasi. ICT dengan MSc ni dia lebih masuk kepada soalan kebat. Jadi tolong bagi perhatian juga untuk ICT dengan MSc, kerana berkemungkinan tahun ni akan ditanya lagi khusus untuk ICT dengan MSc sahaja. Jadi tolong bagi perhatian juga yang sangat-sangat untuk tajuk ICT dengan MSc. Okey, kita lihat contoh soalan struktur, markahnya 2, 4, 4. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya apakah maksud ICT. ICT, maksud ICT ada formula dah? Ada. Apa formulanya? Papa kamu ke ataupun pamuka. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Kalau tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Maksud ICT ialah peralatan atau kaedah untuk berkomunikasi dengan pantas, mudah dan berkesan. Komunikasi berlaku tanpa sempadan. Okey, tengok soalan B. Terangkan usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. Apakah nak soalan? Usaha-usaha kerajaan memajukan ICT. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Kalau tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk
setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Sebelum tu ada formula dah untuk langkah-langkah kerajaan untuk ICT. Ada apa formulanya? Didik pasaran dukung secara digital. Yang paling penting, semua ada 6 langkah. Ada 2 langkah wajib sebelum formula. Apa langkah wajib tu? Iaitu menyediakan kemudahan ICT dengan mewujudkan MSc. Okey, jadi ambil pembuka soalan. Usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk memajukan teknologi maklumat dan komunikasi ialah kerajaan menyediakan kemudahan ICT titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Kerajaan mewujudkan MSc iaitu kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA yang dibina secara berperingkat sehingga akhirnya meliputi seluruh negara. Ketiga, kerajaan memulakan e-pendidikan. Dan keempat, kerajaan memulakan pasaran tanpa sempadan. Okey, last sekali soalan kebat. Jelaskan manfaat kepada manusia sejagat terhadap penggunaan ICT. Apa kehendak soalan? Manfaat penggunaan ICT. Manfaat ni dia sama dengan kesan. Ada formula tak untuk kesan? Ada. Apa formulanya? Mahu kunci dunia. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil pilih pembuka kat soalan. Manfaat kepada manusia sejagat terhadap penggunaan ICT ialah maklumat diperolehi tanpa sempadan dengan pantas titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, hubungan antara negara di peringkat antarabangsa meningkat titik. Lepas kedua, ketiga, hubungan antara manusia di pelbagai negara meningkat. Dan sekali keempat, kunci perkembangan ekonomi negara pada masa depan. Okey, akhirnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 288. Sorry, markah bukan 2 lah. Nak jadi 20 dia kena apa? Kena 4. Jadi soalan A itu adalah markahnya 4 markah. Jadi markahnya adalah 488. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A dia tanya apakah MSc? Ya. Ditanya apa? Apa kena soalan? MSc. MSc ni benda apa? Kawasan. Okey, seperti biasa nak jawab soalan esei kena ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. MSc merupakan kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua koma. Ianya dibina secara berperingkat hingga akhirnya meliputi seluruh negara. Lepas kedua, ketiga, MSc bertujuan memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat. Last sekali keempat, MSc dilancarkan pada 27 Jun 1998 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ada lagi tak nak tambah? Ada lagi. Ada berapa projek berkaitan MSc? Ada 2 projek. Projek 1 bilion berkaitan dengan ICT luar bandar. 5.2 bilion berkaitan dengan projek berasaskan ICT. Okey, soalan B dia tanya. Bagaimanakah kerajaan memastikan negara kita tidak ketinggalan dari arus perkembangan ICT? Apakah ada soalan? Langkah-langkah kerajaan. Bagaimanakah merujuk pada langkah-langkah kerajaan memastikan perkembangan ICT dalam negara kita? Ada formula tak? Ada. Sebelum tu dia ada langkah wajib tak? Ada. Semua langkah ada apa? Ada 6 langkah. Langkah wajib ada 2, iaitu menyediakan kemudahan ICT dengan mewujudkan MSc. Formula dia apa? Didik pasaran dukung secara digital. Okey, jadi sebelum jawab soalan esei seperti biasa tulis pembuka dulu. Apa pembuka dia? Ambil balik kat soalan. Langkah-langkah kerajaan memastikan negara kita tidak ketinggalan dari arus perkembangan ICT ialah kerajaan menyediakan kemudahan ICT titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, kerajaan mewujudkan MSc iaitu kawasan yang meliputi KLCC hingga KLIA yang dibina secara berperingkat sehingga akhirnya meliputi seluruh negara. Tujuan kerajaan mewujudkan MSc adalah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat. Lepas kedua, ketiga, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 1 bilion untuk projek ICT luar bandar. Keempat, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 5.2 bilion untuk projek berasaskan ICT. Keempat, kelima, kerajaan memulakan e-pendidikan. Keenam, kerajaan memulakan pasaran tanpa sempadan. Ketujuh, kerajaan memulakan e-dagang. Dan kelapan, mewujudkan siaran digital. Okey, last sekali soalan C. Pada pendapat anda, mengapakah berlaku penyalahgunaan ICT dalam kalangan masyarakat di negara kita pada hari ini? Apa kehendak soalan? Mengapakah merujuk pada sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan ICT.
Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Sebab berlaku penyalahgunaan ICT dalam kalangan masyarakat di negara kita pada hari ini kerana kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat Malaysia menggunakan teknologi atas dasar tidak mahu dilabel sebagai ketinggalan zaman. Seterusnya mendorong mereka untuk melakukan aktiviti yang berunsurkan fitnah sehingga mendatangkan kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Contohnya seorang remaja Malaysia menghindar lagu negara dan memuat naik di YouTube. Kesannya menimbulkan kemarahan dan huru-hara di dalam negara. Ingatlah soalan kebat yang cikgu ajar dia mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh dan last sekali ada kesan. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi sebab kedua, kekurangan pengawasan daripada ibu bapa. Huraiannya, hari ini kerana kebanyakan ibu bapa lebih banyak sibuk bekerja dan kurang menghabiskan masa bersama anak-anak di rumah. Keadaan ini mendorong anak-anak untuk menggunakan kemudahan ICT bagi tujuan yang negatif seperti melayari pornografi. Kesannya merosakkan akhlak dan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang bersopan santun dan bertata susila tinggi. Okey, akhirnya cikgu nak mewawarkan satu berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM bagi tahun 2020 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 5 dan buku teks tingkatan 4. Setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sport yang tersendiri. Jadi bagi siapa yang berminat boleh dapatkannya pada harga hanya RM1 saja. Jadi kalau nak dapatkan dua buah buku kena perlukan apa ringgit? RM2 sahaja. Jadi bagi siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor, boleh menghubungi ataupun WhatsApp Syazri di nombor 01737529 209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.